Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. So, pada hari ini kita akan masuk bab 2. Okey, yang bertajuk pemfaktoran dan pecahan algebra. So, kita akan masuk 2.1 iaitu kembangan. So, 2.1 kembangan, 2.1.1 kembangan ungkapan algebra. Okay, kembangan ungkapan algebra bermaksud hasil pendaraban satu atau dua ungkapan dalam kurungan. So, standard pembelajaran kita ialah menerangkan maksud kembangan dua ungkapan algebra. Okay, 2.1.2 kembangan dua ungkapan algebra. So, kita imbas kembali. Okey, positif dia akan jadi positif negatif positif juga negatif. Sekiranya negatif berjumpa dengan negatif, dia akan jadi positif. Okey, so kita tengok kembangan. Contoh yang pertama. Okey, kembangkan setiap ungkapan yang berikut. So, penyelesaiannya kita perlu mendarabkan nombor di luar dengan nombor yang berada di dalam bracket. So, 6 darab 3 kita tambahkan dengan 6 darab 4W. So, kita akan dapat 18 tambah 24W. Okey, contoh yang kedua 3R. Okey, kita akan darabkan dengan R. Okey, kemudian kita akan tambahkan dengan 3R darab dengan 2S, negatif 2S. So, 3R darab R, kita akan dapat R kuasa 2. So, di sini macam mana boleh jadi negatif? Apabila tambah, dia bertemu dengan tolak positif, bertemu dengan negatif, dia akan jadi negatif. 3 darab 2 adalah 6, R dan S. So, kita tengok contoh yang kedua. Kita nak buat kembangan. So, untuk A, 3X tambah 2. So, ingat kena darab 1 per 1. So, 3 darab X, kita akan dapat 3X. Tambah dengan 3 darab 2, kita akan dapat 6. So, ini jawapan dia. Okay, so untuk B, 4, 8X tolak 3. So, 4 darab dengan 8, kita akan dapat 32X. Tolak dengan 4 darab negatif 3. So, tanda dia negatif. 4 darab 3, 12. So, kita tengok C pula. 2A tambah 5. So, 2 darab A, kita akan dapat 2A. Okay, tanda tambah. Terus saja tulis tanda tambah. 2 darab 5 kita akan dapat 10. So, kita tengok soalan D pula. P, 6P tolak 8. So, dekat sini P ni tak ada apa-apa kat depan. Itu bermaksud nombor dia 1 lah. Nombor kat depan dia 1 lah kalau tak ada apa-apa. So, 1 darab 6 kita akan dapat 6. P darab P, kita akan dapat P kuasa 2. P darab P, P tu dah ada 2 kali. So, P kuasa 2. Tolak dengan 8 darab P, kita akan dapat 8P. Okey, seterusnya kita tengok soalan E. Negatif R per 8 darab dengan 2S tolak 8. So, kita darabkan negatif R per 8 darab 2S. So, kita akan dapat negatif 2RS bahagi dengan 8. Okey, negatif jumpa dengan negatif. So, dia akan jadi positif. 8R per 8. So, perhatikan dekat sini kita boleh matikan nombor di atas dengan di bawah. 1 dengan 4. So, sini 1 lah. 8 dengan 8. So, kita akan dapat nilai akhir dia ialah negatif 1RS. Ataupun kita tak tulis 1 tu, kita tulis negatif RS.
Bahagi dengan 4 tambah dengan nilai dia R. Yang tinggal dekat sini R. Tak payahlah kita nak tulis R persatu kan. Okay, dan kita buat kat sini lah soalan F. Okay, negatif 2 PR tolak 2 PQ. So, negatif 2 darab dengan PR. So, kita akan dapat negatif 2 PR. Tolak-tolak. Tolak-tolak dia akan ditambah. So, 2 darab 2, 4. PQ. So, ini adalah dia punya jawapan. Okay, seterusnya kita tengok. Okay, apabila melakukan kembangan dua ungkapan algebra dalam dua tanda kurungan. Tadi kita buat satu kurungannya. Setiap sebutan dalam tanda kurungan pertama mesti didarabkan dengan setiap sebutan dalam tanda kurungan kedua macam ni. Okay, kita tengok A ni mesti darab dengan A. Kemudian 2 darab dengan A. Kemudian A ni kita darab dengan 1. Kemudian 2 pun kena darab dengan 1. Okay, so nanti kita akan tengok sekiranya ada sebutan yang serupa. Contohnya dekat sini A dengan A. So kita boleh tambah lah. Jadi 3A. Okay, so tengok tips ni. A tambah B. A tambah B. Kurungan A tambah B. Kurungan A tambah B. So kita akan dapat A tambah B kuasa 2. Okay, A tolak B. A tolak B. A tolak B kuasa 2. Okay, so kalau A tambah B. A tolak B, hasil akhir dia adalah yang ini. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. So, tak susah lah nak ingat kan. Kalau dua-dua tambah, kat sini tambah. Dua-dua tolak, kat sini pun tolak. Okay, kalau satu tambah, satu tolak, dia akan jadi macam ni. A kuasa 2 tolak B kuasa 2. Okay, kita sambung soalan nombor 3. Kembangkan ungkapan algebra yang berikut. So, kita tengok soalan nombor 3. A. Okay, A tambah 1. A tambah 2. So, kita akan dapat A kuasa 2. 1 darab dengan A, kita akan dapat tambah A. Kemudian A, kita darabkan dengan 2, tambah 2A. Kemudian 1 darab 2, kita akan dapat tambah 2. So, kita tengok dekat sini A dengan A. So, kita boleh tambah dia punya nombor. 1 tambah 2. So, kita akan dapat 3A tambah 2. So, ini jawapan dia untuk A. Untuk B pula, X tolak 5. X tambah 4. Okay, X darab X, kita akan dapat X kuasa 2. Negatif X, negatif 5 darab X akan dapat negatif 5X. Okay, seterusnya X darab pula dengan 4, kita akan dapat tambah 4X. Negatif dengan positif, dia akan jadi negatif 5 darab 4, 20. So, kita akan dapat nilai dia X kuasa 2. Tolak 5X tambah 4X. Kita akan dapat negatif X tolak 20. So, untuk soalan D. Okay, 3P tolak 2. Darab dengan 4P tolak 1. So, ingat darab 1, 1. Okay, 3 darab dengan 4. Kita akan dapat 12. P darab P. Jadi, P kuasa 2 lah. Okay, negatif 2 darab dengan 4. Negatif dia akan jadi negatif. Sebab negatif positif, dia akan jadi negatif. 2 darab 4 akan dapat 8P. So, kemudian 3P darab dengan negatif 1. Negatif dengan positif. Depan 3 ni positif. So, dia akan jadi negatif 3P. Kemudian 2. Negatif 2 darab dengan negatif 1. Negatif, negatif akan jadi positif 2. So, kita akan memperoleh 12P kuasa 2. Negatif 8 dengan negatif 3, dia akan jadi negatif 11P. Kemudian tambah dengan 2. So, ini jawapannya. Okay, so untuk E pula, kita akan darabkan 3R tolak dengan 2 darab dengan 4R tolak dengan 1. Okay. So, 3 darab 4, kita akan dapat 12. R darab R akan jadi R kuasa 2.
Okey, kemudian negatif 2 darab 4, kita akan dapat negatif 8R. Okey, kemudian 3R darab dengan negatif 1, kita akan dapat negatif 3R. Tolak dengan tolak, negatif akan ditambah. 2 darab 1, 2. So, kita akan memperoleh 12R kuasa 2. Tolak. Okey, 8 dengan 3, kita akan tambah 11R. Tolak 2. So, inilah dia punya jawapan. Okey, yang penting kena darab 1/1. Jangan tertinggal. Okay, kita tengok contoh yang keempat, soalan penyelesaian masalah. Okay, Puan Maria mempunyai sebuah permaidani yang panjangnya 3R tolak 2 meter dan lebar dia R tambah 1. Hitung luas. So, kita tahu ini adalah segi 4. So, segi 4, luas dia, apa rumus dia? Panjang darab lebar. Dia bagi tak panjang, dia dah bagi, lebar pun dia dah bagi. So, kita masuk saja rumus dia. Okay, 3R tolak 2 darab dengan R tambah 1. Okey, so kita buatlah 1/1. Okey, so 3R darab dengan R, 3R kuasa 2. Negatif 2 darab dengan R, dapat negatif 2R. Kemudian 3R darab dengan 1, kita akan dapat tambah 3R. Kemudian tolak-tolak akan ditambahlah 2. Tolak tambah dia akan jadi tolak. Okey, tolak tambah dia akan jadi tolak. Okey, so kita selesaikan. Dia akan jadi 3R kuasa 2, tolak 2R tambah 3R akan jadi tambah R. Tolak 2. So, berapa luas permaidani ini? Okey. So, luas permaidani ialah, inilah dia. 3R kuasa 2 tambah R tolak 2. Ini dia apa? Meter persegi. Okey, saya lupa tadi penyelesaian masalah kita adalah untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan kembangan dua ungkapan algebra. So, kita tengok contoh 2.1. Berdasarkan jubin algebra, tulis luas kawasan melorek dalam bentuk pendaraban dua ungkapan algebra. So, dia minta tulis bentuk dia dalam bentuk pendaraban dua ungkapan algebra. So, tak perlu selesaikan, hanya perlu tulis dalam bentuk dua ungkapan algebra. So, kita tahu luas kawasan melorek ini semua kan? Semua. So, yang luas A ni adalah bahagian ni, panjang dia. Kita anggaplah ni panjang dia, lebar dia. So, panjang luas sama dengan panjang darab lebar. So, panjang dia ialah A. Nampak ni? Ada 2 1 tambah 1, 2. So, tambah 2. Ini adalah dia punya panjang, lebar dia adalah A tambah 1. Okay, so, ini adalah jawapan dia. So, yang kedua pula, untuk kawasan melorek, dia hanya di sini saja. So, kita tengok ini panjang dia 4x, ini 3. So, panjangnya adalah 3. So, kita kena tolak sebab kita nak dapatkan kawasan melorek saja. Yang bawah pun sama, yang ini 3. So, kita nak dapatkan dia punya dalam bentuk pendaraban. Okay, luas. Panjang darab lebar. So, kita kira ini panjang, ini lebar. So, kita akan dapat 4x tolak 3. Okay, darab dengan yang ini pun sama, 4x tolak 3. So, ini dia punya jawapan. Okay, sekarang kita tengok satu lagi contoh penyelesaian masalah. Okay, Ramesh menerima wang saku sebanyak RM50 untuk Y tolak 8 hari. So, setiap hari dia membelanjakan sebanyak Rm(x) tolak 3 untuk secawan kopi dan Rm(x) tambah 4 untuk mie rebus. Hitung baki wang Ramesh. Okay, so daripada sini apa yang kita dapat ialah, okay, wang saku dia adalah sebanyak Rm50 untuk Y tolak 8
hari. Okey, itu maklumat pertama yang kita peroleh. So dia belanja setiap hari apa yang dia belanja. So dia belanja kopi Okey, kopi dekat sini RM X tolak 3. Kemudian apa lagi dia belanja? Mi rebus. So mi rebus RM X tambah 8. So ini adalah perbelanjaan dia selama setiap hari lah. Kita tak tahu berapa hari. Hari dia adalah Y tolak 8. Okey, so yang pertama sekali untuk hitung baki wang Ramesh untuk Y tolak 8 hari ni, kita perlu dapatkan jumlah bagi perbelanjaan dia setiap hari. So yang pertama kita cari jumlah belanja sehari. Okey, berapa ringgit dia belanja dalam masa sehari? So X tolak 3, jumlah dia mesti tambah lah. Tambah dengan X tambah X tolak 3, X tambah 4 ni ya. Okey, X tambah 4. Okey, X tolak 3, X tambah 4. So macam nak selesaikan, kita selesaikan lah. Sebab dia tambah dia bukan darab. So X tolak 3 tambah X tambah 4. So kita akan dapat X dengan X tambah X tambah X, X tambah X. So dia akan jadi 2X. Tolak 3 tambah 4 akan jadi tambah 1. So ini adalah perbelanjaan dia dalam satu hari. So kita nak tengok jumlah perbelanjaan dia pula. Jumlah belanja dalam berapa hari? Y tolak 8 lah. Y tolak 8 hari. Okey. So nak tahu jumlah dia belanja dalam Y tolak 8 hari. So 2X tambah 1, kita kena darab lah dengan berapa hari, iaitu Y tolak 8 hari. So darab 1 per 1. 2X darab Y. So kita akan dapat 2XY. 1 darab dengan Y, kita akan dapat tambah Y. Okey, 2 darab negatif 8 negatif kat sini 16X. Kemudian tambah 1 darab negatif 8. So kita akan dapat negatif 8. So bila kita selesaikan, kita akan dapat 2XY tambah Y tolak 16X tolak 8. So kita boleh selesaikan tak? Tak boleh. So ini adalah jumlah dia belanja dalam masa Y tolak 8 hari. Okey, belum lagi dapat jawapan sebab dia nak hitung baki wang Ramesh. So kalau baki wang dia ada berapa? RM50. Kita perlu tolak terlebih dahulu. Okey, so sekarang kita nak cari dia punya baki wang Ramesh. So kita tulis dekat sini baki wang dia 50 tolak dengan semua yang inilah 2XY tambah Y tolak 16X tolak 8. So kita selesaikan dulu. 50 tolak 2XY tolak tambah, dia akan jadi tolak Y tolak akan jadi tambah 16X tolak dia akan jadi tambah 8. So nampak dekat sini 8 dengan 50 tambah 8. So kita kena selesaikan. So baki wang dia ialah RM. Tulis terlebih dulu RM. Okey, 50 tambah 8, 58 tolak 2X tolak 2XY. Okey, kemudian tolak dengan Y, kemudian tambah dengan 16X. So ini adalah baki wang Ramesh. 58 tolak 2XY tolak Y tambah 16X.
So kesimpulan dekat sini, penyerapan suatu ungkapan dengan suatu sebutan lain atau ungkapan aci perairan itu adalah kembangan. Okey, inilah contoh yang telah diberikan. So itu saja, kita akan jumpa lagi dalam video yang berikutnya yang bertajuk faktor. Okey, assalamualaikum dan bye bye.